Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, lepas berpuasa dah raya dah kita. Sekarang ni dah minggu berapa aku pun dah tak tahu video ni akan dikeluarkan. Jadinya seperti biasa, Syuk, Sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan pada korang yang belum follow our social media, link ada disediakan bawah. Follow kami rapat-rapat. Dan kepada korang yang ada story seram nak kongsi dengan Santai Chill, boleh bagi tahu yang korang ada cerita seram nak sampaikan dengan channel ni. betul. Dan hari ni caller kita antara caller yang ramai juga peminat ni nak cerita dia ni. Dia bukan peminat luar je, aku pun peminat dia. Orang kata hanya yang terbaik. Okay kan? Siapa dengan kita hari ni? Kita mintakan perkenalkan diri dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, Assalamualaikum semua. Okay. Saya Ayu, 35 tahun dari Sarawak. Ayu Sarawak. Ayu. Jadi yang mana belum tengok part 1 sampai ke part 4, korang wajib tengok dulu sebab cerita dia memang pada aku tak tahu nak cakap macam mana. Memang beyond daripada otak aku ni punya pemikiran. Jadi yang kelima ni, ni apa tu? Tak tahu. Okay. Jadi yang part 5 ni kita nak tahu cerita apa yang kali ni yang Kak Ayu nak cerita. Okey Kak, hari ni cerita apa yang nak kongsikan? Okay, sebelum Ayu nak cerita yang terbaru kena lah. So nak flashback balik. Cerita ni dia mengakibatkan timbulnya fitnah lah. Okay, cerita ni macam ni. Dulu masa Ayu kerja dekat tempat lama, tempat tak nak mention lah apa nama company tu tapi dia untuk airline. Company airline. Okay, kita orang punya building ni dia ada ground floor, first floor, second floor. So office kita ni dekat dekat yang first floor. So untuk naik atas tu, dekat bawah tu ada satu office lagi. Naik tangga, kita naik je tangga tu, dia ada bilik 1 dengan 2. Satu bilik ni sebelah kiri, which is untuk orang yang purchase tiket lah. So bilik nombor 2 tu bilik account, tempat Ayu bekerja lah. Okay, dekat building ni actually kita orang pun ada story tau. Sorry kalau ada suara, ada serak-serak sikit sebab baru-baru je sihat. Okay, dia macam ni. Permulaan masa waktu bekerja tu tak ada apa-apa masalah. And masa tu pun kita orang tak tahu yang dekat tempat ni memang ada cerita dia. Which is orang yang senior-senior ni dia orang memang tahulah dekat office ni. Sebabnya kita perasan setiap kali kita orang datang, dia memang sharp. Kalau pukul 8 lah dia orang datang. Dia tak akan awal lebih daripada tu. Okay, nak dipendekkan cerita, satu hari tu Ayu datang sebab anak Ayu yang sulung ni dia dekat sekolah agama. So kalau dia nak turun sekolah memang perlu datang awal lah.
So masa tu Ayu datang dalam pukul 6 lebih. Kalau dekat Sarawak ni masih gelap lagi lah. Dalam pukul 5.50 macam tu dah sampai office. Okay. Kunci dah buka apa semua. Naik tangga atas. Okay, masuk je dalam office tu. Dekat bilik nombor 2 tu, kiranya macam Ayu seorang je lah dalam bilik tu. Okay. Sesiapa yang datang awal, dia memang ditugaskan untuk buka semua lampu yang ada dekat office tu. Okay. Selesai dekat bilik nombor 2 tu, masuklah pergi keluar je. Dia pintu-pintu kan. Keluar dari bilik nombor 2, pergi sebelah, masuk bilik nombor 1. Okay, ni yang jadi ceritanya. Bila masuk, masa tu tak tahu. Masa naik, masuk bilik office nombor 2, tak perasan juga yang bilik dekat nombor 1 tu dah buka lampu atau tak. Tapi bila masuk, lampu memang dah sedia ada buka. So bila buka, kita masuk, langkah 2 kali belok ke kiri. Bila belok ke kiri, dia bilik tu memanjang sampai ke belakang. Okay. Dia ada meja 1, 2, 3, 4, 5 dekat sebelah kanan. So ada satu sudut, satu meja je ada kat situ. Dekat sana ada satu kakak ni duduk. Tapi dia tunduk menghadap dinding ke sebelah kiri tu. Dia macam tengah cari barang lah. Cuma akak tu, dia duduk, dia macam mana, kalau dia duduk menghadap dinding tu, dia macam menghuyung-hayang. Badan dia macam gerak kiri kanan, huyung-hayang macam tu lah. So tegur lah, awalnya kak datang office macam tu. Tapi muka dia tak nampak. Okey lah, tak apa. Nak pergi ke belakang lah. Pergi dekat belakang, ada satu pintu lagi. Dekat belakang tu, kita pergi dekat pantry. Nak on air panas lah dekat belakang. Okey. Bila duduk dekat belakang tu, okey, dah kemas-kemas dekat pantry. Masa nak pergi keluar, akak tu masih dekat sana. So bila kita bawa dia bercakap kan, kak, akak orang pertama masuk office ke? Macam tu. Tapi dia tak jawab. Okay. Tak perasan lagi tahu muka dia tu. Sebab dia asyik menghadap pergi ke dinding tu. Cuma dia duduk tu nampak pelik. Okay lah, Ayu macam tak kisahlah. Okay lah. Lepas tu, keluar sekejap, keluar dari bilik nombor 1 tu, pergi bilik nombor 2. Pergi bilik nombor 2, tak sampai seminit pun Ayu dekat bilik nombor 2 tu, masuk balik pergi ke bilik nombor 1 tu. Bila masuk balik pergi ke bilik nombor 1, mana akak tadi? Okey, tak apalah. Bila dah settle, sebab biasanya kalau Ayu orang pertama datang, Ayu akan set up meja yang pertama sekali untuk ambil dokumen. Which is dokumen ni untuk kita macam ada urusan kalau ada berkaitan dengan bahagian akaun untuk settle lah. Lepas tu dekat pantry tu tadi ada bunyi toilet. Sebab dekat pantry kita orang ada sekali dengan toilet lah, toilet tu. Ada bunyi, mungkin akak tu dekat dalam toilet lah. Okey, tak apa. Tak lama selepas tu, akak yang Ayu tengok yang duduk tadi tu, dia naik, dia masuk. Hi, morning, dengan cerianya dia bagi tahu aku. Kak, akak dari mana? Cakap macam tu. Akak baru sampai lah, Ayu orang first datang cakap macam tu. Bukan akak dulu ke yang datang? Tak adalah, baru sampai. Tu, habis yang tu tadi aku tengok, siapa pula? Okay, masa tu tak ada cerita lagi, tak ada story. Dia berlaku dalam satu hari ni tau. Okay, dah settle down. Ayu pun tak buka cerita. Masa lunch time tu, okay, dekat bilik kita orang nombor 2, bila lunch sharp pukul 12 Ayu akan keluar. Ataupun kadang-kadang kita orang akan stay dekat office. Office ni dekat bilik Ayu tu, masa kita masuk, kita memang terus menghadap meja. Ada dua biji meja. Satu lah yang kawan Ayu ni, satu dekat sebelah kanan Ayu duduk. Okey, menghadap lah, pergi menghadap ke depan. So bila dah masa tu, kita orang tak ada bagi tahu siapa nak pergi keluar atau siapa nak stay back, tak ada. Cumanya kalau lunch, kalau kita tak keluar, kita orang akan akan hamparkan tikar untuk kita orang tidur dekat bawah meja. So kawan Ayu ni dia dah siap-siap dah. Dia
Dia pasang dia punya tikar tu, dah ready bantal. Okay, dia cakap aku tak nak keluar lah. Dia cakap macam tu. Kalau kau nak keluar, kau keluar. Okay. Sebabnya bilik kita orang ni, setiap kali orang buka, dia akan ada bunyi loceng ni. Sebab ada loceng gantung dekat atas. So Ayu keluar pergi lunch. Lepas tu Ayu tak tahu story lagi yang apa berlaku dekat office. Sharp pukul 1 Ayu balik. Kawan Ayu tu lah, dia berbangsa Iban. Dia bercakap dengan Ayu pun menggunakan bahasa Iban. So dia cakap, Ayu, dia cakap, bukan kau ke masuk tadi? Tak ada, aku baru sampai ni. Kenapa dia cakap macam tu? Tak adalah, aku tengok memang kau tadi yang datang. Tak ada, aku baru datang ni. Kita tengah tu ni, tengah argue untuk cakap siapa yang datang, siapa yang kemudian datang. Ayu cakap, memang aku tak ada datang. Cakap macam tu. Kau serius lah, dia cakap macam tu. Memang bukan kau. Aku baru datang ni. Kenapa? Cakap macam tu. Tadi ada orang masuk tau. Memang bunyi pintu tu. Tapi orang yang datang tu sebiji muka engkau, pakaian pun memang sama pakaian engkau sekarang. Dia cakap macam tu. Kau serius lah, memang lupa aku. Tak, memang engkau, dia cakap macam tu. Okey, tak apalah. So kita tak nak bising-bising sebab kita tak nak takutkan, tak nak macam buat kecoh lah dekat office tu. Okay, kita diamkan diri. Pukul 3. Dalam pukul 3 tu, dekat bilik kita orang, dia ada lorong untuk pergi ke belakang, pergi ke toilet belakang. Tapi dalam perjalanan lorong tu ada satu bilik, dia macam cermin je. So dekat belakang tu ada satu pakcik, dia buat macam filing lah, dia bagang filing. Okay, hari tu memang dia cuti. Cumanya kita orang tak tahu sama ada dia ambil one whole day cuti ataupun dia half day cuti. Okay, masa Ayu nak pergi ke toilet belakang, memang Ayu tengok sebab kalau kita luruskan kan bilik tu semua cermin je kan. So kita perasan lah ada orang duduk dalam tu. Masa Ayu berjalan nak pergi ke toilet tu, memang ada satu susuk tubuh yang duduk menghadap cermin tu tengah tengok Ayu berjalan pergi ke toilet. Okay. Tapi masa tu Ayu tak tegur, Ayu tak pandang terus tengok dia, Ayu just tunduk. Dalam hati ni kalau bukan pakcik ni, okay, let's say nama dia Pakcik Dolah lah. Ni kalau bukan Pakcik Dolah ni memang benda lain. Okay, masa tu fokus je pergi toilet. Keluar dari toilet tu, dia still ada lagi dekat sana. Dari dia duduk, dia berdiri. Lepas tu habislah kan, ni kalau bukan dia ni memang kena. Tapi masa tu memang Ayu tak berani tengok, cuma hanya mampu tunduk je. Okey, dah sampai pergi ke depan, Ayu cakap macam ni dekat kawan tu. Ayu cakap, Lin, hari ni Pakcik Dolah cuti kan? Kenapa? Dia cakap macam tu. Aku tengok dia dekat belakang. Selepas Ayu cakap macam tu, sebab pakcik ni dia ada radio lama. Tahu tak radio warna hitam yang kecil, yang aerial dia panjang macam tu. Pakai kaset tu. Betul. Okay. Dia selalu bawa radio kecil tu dekat office. And dia selalu dengar radio channel dulu ada channel lama Klasik Nasional. Klasik Nasional. Selepas Cik Ayu cakap macam tu dekat kawan Ayu tu, kita dengar lagu dekat belakang. Lepas tu masing-masing diam. Ayu, dia cakap, betul ke kau ada tengok dia? Betul aku ada tengok dia dekat belakang. Lepas tu kita orang diam, masing-masing tak tegur. Sebab dekat office tu cuma kita 3 orang je yang ada, which is kawan Ayu dengan pakcik tu lah. Tapi pakcik tu cuti, so siapa yang buka radio dekat belakang? Tu kawan Ayu tu cakap, Ayu, kau tak nak tengok ke siapa kat belakang? Kau gila? Kau nak suruh aku tengok? Aku takut gila. Cakap macam tu kat dia kan. Lepas tu setiap kali pakcik tu, kalau dia buat filing, kalau rak tu kan, rak tempat kita simpan filing tu, kita akan dengar macam orang akan tolak tarik file tu. Memang kuat sangat bunyi.
Dia macam tarik keluar, lepas tu dia tolak masuk dalam. Dengar lah dekat almari kat belakang. Lepas tu kawan Ayu tu dia dah ketakutan sangat dah. Dia cakap, Ayu aku nak keluar. Okay, sabar, kita jangan panik. Kita keluar slow-slow, pergi dekat bilik tiketing sebelah. Okay lah. Masa kita orang nak pergi keluar, pergi ke bilik nombor 1 tu, berlakunya insiden. Ada satu kakak ni dia pengsan selepas je kejadian tu. Dia pengsan. Masa ni untuk pengetahuan umumnya, masa ni Ayu masa lepas je Ayu sakit, yang Ayu tak dapat angkat langsung 1 minggu tu. Selepas Ayu sakit teruk. Okay, tapi masa ni selepas je dari pakcik Ayu, Pak Ngah tu cakap kalau Ayu susah baru dia ada. So Ayu, mindset Ayu ni fikir mungkin dia ada, mungkin dia tak ada. Macam tu lah. Sebab kita tak tahu dia selalu ada dengan Ayu. Bila berlakunya insiden tu, kita orang kecoh lah. Okay, dia pengsan. Ayu duduk menghadap dia sebelah, dia baring, Ayu dekat sebelah kiri. Okay, dekat sebelah kiri. Dia tak semena-mena tahu benda ni. Ayu pun tak sangka benda ni berlaku. Ayu just pegang kepala dia je. Semasa Ayu pegang kepala dia tu, dia terus bagi respon. Dia tepis tangan Ayu tu. Dia terus duduk. Dia cakap macam ni, kau jangan ganggu aku. Dia cakap macam tu. Untuk story cerita Kak ni, ni bukan nak mengaibkan lah, sebab dia pun kalau ikutkan dia saudara macam sepupu 2-3 kali macam tu lah. Kita 2 orang ni. Dia duduk masa dia cakap macam tu. History ni dulu, kakak ni, sebab kita orang kan ada perguruan silat. So dia orang ni ada perguruan silat turun-temurun dari keluarga. Dekat akak ni, dia ada sendiri punya. Dia ada keturunan dia sendiri yang tolong jaga dia ni. Masa tu Ayu tak tahu lagi tahu yang dekat dia tu ada benda ni. So Ayu macam panik lah. Kak, kenapa ni? Kenapa? Lepas tu dia tolak Ayu. Dia cakap, kau pergi jauh dari aku, kau jangan dekat aku. Dia cakap macam tu. Lepas tu so, diorang ni semua tengok muka Ayu. Tu Ayu kenapa ni? Lepas tu Ayu cakap dengan diorang, panggil suami dia atau adik-beradik dia. Sebab yang dekat dia ni, yang dia punya, bukan diri dia sendiri. Ayu cakap macam tu. Lepas tu kita orang semua kelang kabut, telefon masing-masing, cari nombor telefon husband dia. And then Ayu pun ada call dekat Abah, cakap akak ni dia ada reflect dari Ayu tu. Okay. Lepas tu kita orang, sebab ada customer kan masuk, kita orang terpaksa angkat dia pergi ke bilik yang nombor 2 tadi. So bila kita masuk dia dekat bilik nombor 2, which is dekat tempat office Ayu tu tadi, dia lebih agresif. Dia jadi lebih agresif, dia meracau, dia macam siapa yang pegang masa tu, kita orang yang lelaki ada dalam 6 ke 8 orang yang pegang, 8 pun tak dapat handle dia. Ayu duduk menghadap dia duduk bersila, dia tengok muka Ayu je. Dengan muka bengis, dia cakap marah dekat Ayu, aku tak nak tengok muka kau keluar dari sini. Dia cakap macam tu. So masing-masing yang ada di tempat kejadian tu, masing-masing tengok muka Ayu lah. Okay, masa ni tak terbongkar apa-apa lagi, sampailah husband dia datang. Okay, Ayu tak dapat cerita lebih detail sebab ni mungkin akan, kalau takut ada siapa-siapa yang mendengar nanti akan datang satu fitnah yang lain. Sebab apa yang menyebabkan benda ni yang mengacau dia sampaikan dia terjadinya berlaku insiden tu. Ayu tak dapat cerita lah. Okay, keesokan harinya Ayu datang macam biasa. Selepas yang Ayu datang awal tu, so Ayu datang, Ayu parking kereta, Ayu terpaksa tunggu sampai jam pukul 8 baru Ayu dapat buka pintu untuk naik. Sebab tak nak insiden yang sebelum ni berlaku. Okay. Masa Ayu nak naik, diorang yang lain ni dah naik atas dah. Okay. Masa Ayu buka pintu nak naik tangga, kakak tu dengan kakak yang seorang lagi ngam-ngam buka pintu, tengok Ayu dekat bawah
nak tahu macam mana respon dia, akak tu ketakutan bila dia tengok Ayu dekat bawah. Dia tak berani nak keluar dari pintu sebab masa tu diorang plan nak pergi keluar untuk breakfast. Tapi bila dia tengok Ayu dekat bawah, dia ketakutan, dia berlari masuk balik. Lepas tu Ayu heran lah kenapa. Ayu just senyum je tengok muka dia. Okay. So Ayu masuk office macam biasa lah. Masuk office macam biasa. Yang ni masa hari tu juga, bila Ayu duduk, ada satu lembaga perempuan berbaju putih. Dia asyik datang pergi depan, lepas tu pergi belakang. Pergi depan, pergi belakang. Ayu tengah menaip ni, buat kerja. Tapi dia dekat sebelah kiri. Lepas tu, ni bukan Ayu seorang je tau yang perasan perempuan tu ada dekat sebelah. Kawan Ayu tu pun perasan. Dia menangis sebab dia terlalu takut. Dia cakap macam ni dekat Ayu. Ayu, kau perasan tak ada perempuan dekat sebelah kau tadi tengah mundar mandir ke depan ke belakang? Tu Ayu cakap, tak apa, biarkan. Sebab benda ni dari insiden yang semalam tu. Ayu cakap macam tu dengan dia. Lepas tu kita orang buat dono je lah. Buat tak kisah. Sebab benda ni kita tak dapat macam mana, kita tak boleh menunjukkan yang kita tahu kehadiran dia. Sebab kalau kita tahu, dia akan menjadi-jadi nanti tau. Tentu. So bila Ayu pergi ke belakang nak pergi toilet, pakcik Dola ni dia stay cuti lagi. Sebab masa tu isteri dia sakit kalau tak silap. Benda yang sama juga, bila Ayu lalu dekat lorong tu kan cermin kan. Muka perempuan tu ngam-ngam depan cermin tu. Dia menunjukkan diri yang mengatakan yang dia ada. Tapi Ayu tak berani nak tengok lama. Ayu just tunduk je. Lepas tu Ayu cakap ada ayat yang Ayu baca untuk dia jauhkan diri dari Ayu. Lepas tu dia sudden hilang. Masa dia hilang tu ada bunyi orang ketawa menghilang. Macam tu. Lepas tu Ayu je cakap, kalau kau tak ada urusan dengan aku, jangan kacau. Sebab ni tempat aku cari rezeki. Lepas tu dia hilang. Okay. Petang tu, sebelum Ayu balik, ada satu cerita yang itulah tadi yang menimbulkan fitnah tu tadi. Yang kawan-kawan dekat office tu lah cerita macam ni. Ayu, kau tahu tak kejadian semalam tu, diorang tuduh engkau yang pergi buat akad tu. Sampaikan Ayu terduduk, Ayu mengucap panjang. Ayu cakap, kenapa aku perlu buat dia sedangkan aku tak ada buat apa-apa and tak ada manfaat pun untuk aku buat dia macam tu. Tapi masa yang kita orang kantor yang ada perbualan melibatkan Ayu di fitnah tu, kita orang tak tahu lagi apa reason yang menyebab akak tu pingsan and terjadinya macam tu. Tapi dengan izin Allah, seminggu selepas tu kita orang dapat berita dari keluarga dia sendiri buka mulut kenapa dia diganggu and kenapa yang ada dekat dia tu terjadinya insiden hari tu. Sebab dia ada buat silap yang melibatkan nyawa. Sebab tu benda tu marah. Kalau tak silap, selepas hari kedua Ayu jumpa tu dia cuti. Dia cuti 3 hari, kedua hari macam tu dia cuti untuk berubat balik dengan ahli keluarga dia sendiri. So situ timbulnya lah Ayu cerita dekat ayah. Baru Ayu tahu kenapa dia takut and dia marah sangat dekat Ayu. Rupa-rupanya yang dia tengok tu, dia bukan tengok pada Ayu, dia tengok pada atuk Ayu. Dia tengok pada atuk Ayu. Sebab masa Ayu pegang kepala tu, tak tahulah mungkin dari atuk Ayu tu ke atau dari diri Ayu sendiri ke, dia ada reflect. Dia macam magnet. Kalau negatif dengan negatif dia tak dapat bertembung. Dia macam tu. So benda tu dia reflect dengan apa yang ada dekat Ayu. That's why dia marah. Dia fikirkan yang atuk Ayu ni nak kacau, tapi niat masa tu memang nak membantu.
So bila benda tu ada bagi reflect macam tu, orang di sekeliling tak tahu cerita, di situlah timbulnya fitnah. Tapi seminggu selepas tu baru dia orang tahu ada satu perbuatan yang dibuat tu salah, yang melibatkan nyawa. Benda tu marah. Dia macam bercanggah dari agama Islam lah. Which is dia tak boleh buat benda tu tapi dia buat. Sebab tu benda tu marah. And bila dekat Ayu pula, dia sebab kita orang ni tak dapat bertembung, dia jadi macam dia ingatkan Ayu ni nak kacau. Tapi tak ada pun, sebab niat masa tu memang nak tolong. Selepas minggu apa semua, Ayu cerita dengan ayah tolong clear yang dekat office tu. And pakcik tu datang, kita orang story dekat pakcik tu. Pakcik ni dia pandai berubat juga. Dia pandai ubat juga. So dia cakap mungkin yang dari benda tu tadi yang buat kacau, and then ditambah pula dengan yang benda yang memang dah sedia ada dekat office tu. Sebab dekat office ni, masa kita orang cerita tu, baru pakcik tu buka cerita. Office ni dulu memang ada satu perempuan yang duduk dekat office tu. Yang tempat kita tu ialah tempat dia, tempat tinggal dia. So bila dah ada benda lain masuk, so dia pun macam mana, dia macam lebih aktif lagi lah, sebab dia tahu ada benda lain masuk. Macam tu. So Ayu cakap lah dekat pakcik tu, kenapa dekat Ayu dia tak ada macam tu. So, pakcik tu sendiri cakap dia tak dapat kacau Ayu. Dia tak dapat kacau Ayu. Tapi yang benda tu tadi, benda tu yang lain. So bila masuk dekat kawasan ni, dia rasa macam dia ada geng. Sebab tu dia menimbulkan diri. Dia nak menyatakan yang dia ada dekat situ, and dia yang tinggal kat situ sebenarnya. Macam tu. So pakcik tu buat clearing lah, macam dia ada bersihkan office kita orang, baru benda tu tak ada. So yang ni untuk yang flashback cerita ni, Ayu nak bagi tahulah, masa kejadian Ayu memang banyak bersabar, sebabnya orang datang fitnah, and ada orang cakap yang Ayu ni macam ada penyakit lah. Sebab bila Ayu cakap macam benda-benda macam ni kan, dia orang macam ingatkan Ayu ni mungkin kau ada sakit kot, macam tu. Diorang macam mindset diorang macam Ayu ni macam buat-buat cerita. Tapi benda tu bila ada orang lain yang sekali ada tengok, baru diorang percaya apa yang Ayu tengok. Macam tu. Okay. Ini yang cerita yang pertama tadilah. Panjang cerita cerita pertama je dah 30 minit kan. Aku nak tanya banyak pun tak boleh, sebab cerita ni kalau aku tanya takut benda tu mengundang yang ke arah fitnah tu. Itulah. Tapi so far clear, cerita jelas. Dan benda ni yalah, macam tadi Kak Ayu cakap, benda ni ada magnet tau. Macam kalau dia rasa benda tu serasi dengan dia, dia macam positif negatif lah. Kalau dia macam tak ngam, dia memang nak berlawan. Sebab tu kadang-kadang orang yang ada something, dia tak boleh jumpa dengan orang yang ada saka something, sebab dia rasa nak bergaduh je. Betul kan? Macam tu lah. Okay. Dan selepas kejadian tu semuanya okey lah Ayu? Selepas dari itu kan, keluarga dia tadi yang ada cerita, keluarga dia sendiri yang cerita and buat penerangan. Diorang dah tahu, baru diorang macam okey, baru diorang faham macam tu. Tapi masa dalam seminggu kejadian tu, memang kita orang memang ada berlaku lah. Memang banyak sampaikan Ayu disingkirkan dari kelompok diorang ni. Sebab bila diorang nak bercakap pun, diorang macam takut-takut, diorang macam tak nak tengok muka, macam tu. Memang masa tu Ayu rasa down sangat lah, sampaikan Ayu nangis bercerita dekat ayah, dekat abah, cakap abah aku dekat office orang macam pinggirkan lah. Selepas Ayu sakit, Ayu dapat tahu atuk tu jaga.
Diorang macam pinggirkan Ayu lah. Diorang cakap engkau ni macam ada something wrong, ada sakit, macam lebih macam mental sick macam tu lah. Banyak lah. Kalau yang Chinese, sebab benda ni masa fitnah tu berlaku, dia bukan pada orang Islam saja yang jadi fitnah. Dia jadi yang bangsa lain pun diorang cakap benda yang sama, macam mungkin dia ada mental sick macam tu. Macam tu lah. Okay. So macam yang sebelum ni kita tahulah kan, benda ni kalau dia nak buatkan kita pecah belah, nak buatkan kita ni bergaduh kan, macam-macam cara lah. Dan salah satunya macam kita nampak ni, benda bukannya atas kesalahan Ayu, tapi bila disalah faham kan, tak tanya orang menuduh kan, jadi terkesan dia bukan dari segi kesihatan dalaman je tau, means bukan jin makan darah kita, no. Kita punya emosi, kita punya mental, dia kacau kat benda-benda macam ni lah. Betul. Itulah orang kata betul. kadang orang tak faham apa yang seseorang tu yang boleh lihat kan, something benda alam sana kan. Orang ingat kita ni bohong, kadang kita ni ada saka apa kan. Cuba kau diperlihatkan benda-benda macam tu, aku rasa kau pun berterabur lagi kan. Betul. Betul. So kalau macam nampak ada kawan yang meluah lah kalau ada kawan meluah, dia nampak itu ini semua, jangan sembarangan cakap yang dia ni ada mental lah, dia ni tak betul lah, reka-reka cerita lah. So kalau tak tahu, better diam je lah, janganlah cakap kan. So better refer pada yang lebih arif lah, ustaz ke kan, doktor ke, macam tu. Okay, so kita dah sampai ke penghujung video kan. Macam biasalah, kita nak berterima kasih dulu dekat Kak Ayu, sebab bukan senang nak sampai ke part 5. Betul. Sebab permintaan terlalu ramai. Yang ni aku yakin lah mesti lepas ni orang minta part 6 daripada sebab Kak Ayu. tadi baru cerita pertama, maksudnya ada kedua tu. Itulah pasal. Yang kedua tu tak apa. Tapi Cerita yang kedua ni lebih rare tau. Sebabnya okay, ni Ayu nak kongsi sikit. Sorry Okay, boleh. Drag sikit masa. Okay. Aturan Allah ni cantik tau. Sebelum Ayu kenalnya Syuk dengan Hafiz, santai chill ni, Ayu kenal dengan seorang kawan ni, which is dia memang peminat gila-gila lah. Tengok masa kerja pun diorang akan dengar santai chill. Lepas tu Ayu ni Ayu pernah cakap dengan Hafiz kan, pasal yang Ayu kenal betul-betul siapa Atok ni baru-baru ni, betul? Okay, aturan dia macam ni. Dari kawan Ayu tu, bila diorang dengar, Ayu tegur, Doh, korang dengar cerita apa ni? Kisah-kisah seram, dia cakap. Dari mana? Dari YouTube. Okay, channel apa? Lepas tu dia cakap, dari Santai Chill. Okay, Ayu dengar lah. Dia cakap, best. Dia cakap macam tu. Okay, bila Ayu dah start dengar, tahu tak, setiap kali korang record yang Ayu punya penceritaan ni, Ayu suka baca komen-komen yang dekat bawah. Sebabnya ada yang diorang tahu, diorang kongsikan. So bila diorang kongsikan benda tu, sikit demi sedikit Ayu tahu siapa yang selalu menjaga Ayu ni, and Atok ni dari mana and apa. So dari sana Ayu mula macam bertanyalah dengan orang yang lebih arif, sebabnya dalam golongan family Ayu ni kan diorang yang tahu berubat. So diorang ni yang bagi tahu macam ni sampailah yang cerita Ayu hari tu yang Atok tu munculkan diri, and dalam masa yang sama masa kita bercerita tu Atok tu ada. Dan kalau ada lagi rezeki Ayu nak kongsikan, ni yang Ayu nak cerita. Masa Ayu bercalling dengan Santai Chill tu memang ada berlaku masa kejadian, sebab ada benda yang dekat orang tu masa Abah ubat, dia pergi dekat depan pagar rumah Ayu. Okay. Yalah, sebab masa tu Ayu kat luar rumah kan, sebab kita ada masalah gangguan bunyi sikit kan. Okay. Lagi komen guys. Jadi kita kalau aku kan bis tak payah tanya. Aku memang berminat Ayu punya cerita. Jadi itulah, kita tengok, kita set masa balik kan, sebab saya memang sukalah kat bercerita. Jadi insya-Allah kita realisasikan part seterusnya. Dan terima kasih, selamat hari raya. Maaf Zahir batin kepada kakak kerana sudi nak meluangkan
luangkan masa lagi bersama Santai Chill. Dan terharu sebenarnya habis tadi aku bila Kak Ayu cakap cerita dia Santai Chill best, kita ada peminat. Tak tahu. Tembus ke Sarawak. Dia orang memang setiap hari tahu. Dia orang memang setiap hari. Kalau macam ada Santai Chill nak buat video terbaru, dia orang siap share dalam kita orang punya grup tu. Orang jangan lupa tengok Santai Chill yang terbaru nanti, dia cakap macam tu. Betul Speechless lah. Dia bagi semangat betul lah kat kami. Dan tak tahu lah, terharu Mat. Terima kasih lah kepada korang yang support kan, yang mana kami tahu, yang kami tak tahu. Mention nama you. Mention nama dia, sebut dia, bagi Nama dia popular sikit. Nama yang satu orang ni, dia is the leader lah. Dia Nurul Hasidah. Engkau jangan tak dengar ni, aku sebut suara nama engkau. Nurul Hasidah, Amy Yana, Umi Nurul Huda, Atirah. Ramai Okey. 4 orang kuat Jadi kita berterima kasih sangat dekat 4 orang ni sebab sangat berminat kami kan. Jadi kami pun rasa tak adalah video yang kami buat ni tersia-sia. At least adalah orang yang memang menantikan video kami. Sebab tak ada pun selalu kalau saya keluar nak cakap Santai Chill lah, tak ada lah kan. Kalau channel lain tu insyaAllah ada. Kami ni biasa-biasa je. Tapi bila dengar macam ni, okay, kita akan cuba buat dengan lebih baik. Dan mungkin ada juga piece yang orang minat kita tapi kita tak tahu kat sana, dia tak sampaikan kan. Cuma kita boleh nampak lah support daripada komen tu orang yang sama kan. Terima kasih kepada korang yang selalu drop komen, terima kasih yang selalu memberi semangat, dan terima kasih yang selalu memberi kritikan yang membina. Tak membina tu tak apalah. Ada baru ni aku dengar jumpa dia kata channel ni tak best nak dengar, tak realistik langsung nak dengar. Minta maaf, ni pendapat saya, masing-masing ada pendapat. Yelah, ni nak realistik macam mana ni? Aku tak sure lah. Tapi aku boleh cakap aku tak salahkan dia sebab kita tak semua orang boleh jadi pengkritik yang bijak. Ya, faham tapi cuma nak realistik, kau nak kita orang tunjukkan hantu depan muka. Sebab kita terus direct bawa pencerita, terus cerita kan. Rasa yang ni kita punya dah cukup rare lah. Tapi tak apa, kita ada haters ni maksudnya kita famous juga kan. Kalau tak apa orang nak benci kita kan. Betul. Okay Kak Ayu, terima kasih Kak Ayu sebab sudi untuk berkongsi part ni. Dan insyaAllah ada part yang ke-6. Dan terima kasih pada korang yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa anda di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.